والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك علم لنا وعلمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري. Itu surat tajuk 127. Tajuk Lazimkan diri berjamaah. Lazimkan diri berjamaah. Lazimkan diri berjamaah. Satu 27 kan? Begini kalau ni we have semayang kan? Betul. Lazimkan diri berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu fa'ana bi dunya wal akhirah. Melazimkan diri berjamaah. Di antara memelihara semayang dan mendirikannya lagi ialah rajin melazimkan diri untuk semayang berjamaah. Sebab semayang berjamaah itu melebihi semayang seorang diri dengan 27 darjat. Demikian maksud dari sebuah hadis sahih. Barang siapa yang memandang sepi terhadap keutamaan akhirat yang dihadirkan oleh agama ini, padahal dia tidak perlu berpenat lelah atau bersusah payah untuk mencapainya, maka orang itu sebenarnya telah tertakluk kelalaian terhadap urusan agama, manakala cintanya terhadap akhirat amat menipis. Terutama sekali jika ia mengetahui betapa beratnya kepayahan dan kesusahan yang harus ditempuh dalam mencari keuntungan yang sedikit dari dunia yang hina ini. Kemudian apabila ia memperoleh keuntungan yang tidak seberapa sahaja sesudah bersusah payah, ia akan melupakan penat lelahnya dan menganggap apa yang telah capai darinya, keuntungan dunia dan fana ini, sebagai suatu keuntungan besar. Jika ia mengetahui bahawa sifat-sifat tersebut pada yang itu ada padanya, maka tidak gentar bahawa ia akan dikira kelak sebagai seorang munafik di sisi Allah Ta'ala, ataupun ia akan tergolong orang-orang yang mengesahkan janji-janji Allah. Setakat ini belum ada berita yang sampai kepada kita bahawa Rasulullah SAW pernah sembahyang sendirian, sekalipun satu sembahyang sahaja. Jadi begini sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan kita sembahyang hendaklah bersembahyang berjamaah, kerana sembahyang berjamaah itu telah pasti darjahnya pahalanya digandakan, dan telah pasti salatnya pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan para salafus salihin tidak pernah melalaikan ataupun tidak pernah meninggalkan solatnya. Dari waktu Rasulullah menerima perintah wahyu, yakni mendapat wahyu memerintahkan solat, maka Rasulullah tak pernah meninggalkan jamaah. Begitu kepada salafus salihin, mereka mengetahui hal ini, mereka tidak pernah dan anak-anak mereka dididik dari kecil lagi supaya jangan meninggalkan jamaah. Kerana jamaah ini penting, sama percampuran kita dalam keadaan jadi secara umum lah dulu percampuran, pergi masjid, kemudian salat berjamaah, balik itu dari segi percampuran biasa maknanya. Dengan itu kita mengenali orang tua, orang ini kan, menempatkan silaturahim, kedekatan dengan orang lain, jiran tetangga kita. Itu dikatakan disuruh sembahyang berjamaah. Disuruh sembahyang berjamaah. Kemudian dari segi pahalanya dah tentu digabungkan Allah, sebab apabila seorang berjamaah sembahyang sendiri, malaikat akan menyemak salatnya, bagaimana hatinya, bagaimana ingatannya, adakah terus tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus sekali. Kalau tidak, salatnya ditolak.
Tetapi barang siapa yang berjamaah, imam solat Allahu Akbar, kemudian setelah Allahu Akbar hati imam ke lain, makmum Allahu Akbar juga ke lain, maka bila dicek oleh malaikat satu sah ataupun sembahyang berdua sahaja, jemaah berdua sahaja, malaikat mengatakan, Allah mengatakan, bagaimana malaikat salatnya? Ya Allah, imam dengan hatinya begini, makmum pun habis. Kenapa tujuan mereka berkumpul salat ini agak apa? Mereka berjamaah, Tuhan Allah kerana menyambut perintahmu, ia suruh salat berjamaah. Maka kata Allah, terimalah salat dia. Terimalah salat dia. Ini kemudian berjamaah. Terima, kabulkan salat dia. Terima salat dia. Jadi, main jamaah ini penting. Jadi, kalau apa-apa keutamaan, dia kata kalau dia Imam Haddad tadi, kalau ada keutamaan dunia, tinggalkan dulu keutamaan dunia, ambil keutamaan akhirat salat jemaah. Jadi jangan tinggalkan jemaah, rugi kalau tinggalkan jemaah. Apa cara pun cari berjemaah. Cepat, lambat, kalau kita kerja berjabat nak masuk dia cepat, boleh. Tapi kalau jangan sampai habis jemaah. Habis sudah itu, tinggal satu hari itu dengan tak ada salat berjemaah. Rugi. Kalau siapa tahu pahala berjemaah, memang dia akan bergadaikan hidup dia. Hari itu, pada waktu itu, salat itu, dia akan memperkaya, dan dia akan tunggu untuk berjamaah. Dan begitu dengan salat berjamaah, dia satu salat yang lain, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi ini perlunya jamaah. Buatkan jamaah kerana ukhuwah, kasih sayang. Hari ini bila tak pergi jamaah, tak kenal imam, tak kenal siapa, tak kenal ini. Jadi tak tahu. Kenal masa bila orang mati, kahwin, itu yang kenal. Tapi tak bercampur, tak ada. Jadi tak ada kasih sayang, tak ada apa. Dan akhirnya tak ada kesatuan hati. Tak ada kesatuan hati. Kerana tak ada kenal kemesraan antara satu sama lain. Bila ada jamaah, ada di masjid ni buat jamaah, ada gotong royong. Di masjid ni buat jamaah, sebenarnya ada buat korban, membantu, tolong. Itu kan datangkan kasih sayang, kemesraan dari segi bekerja bersama-sama dan bekerja bersama-sama. Ini yang digalakkan oleh Islam. Jadi itulah namanya salat itu kan. Salat jemaah itu bukan fardu, wajib. Dikatakan kalau dikatakan wajib sebenarnya. Disuruh, maknanya digalakkan salat itu disuruh, wajib. Kalau boleh wajib dilakukan jemaah. Kalau boleh jangan ada uzur tentang jemaah. Walaupun jamaah itu nanti salat sendirian kalau tak ada waktu, tapi maknanya memang diperintahkan disuruh berjamaah, dikuatkan berjamaah ini. Dikuatkan berjamaah ini. Jadi lihat keadaan kita macam mana. Kita ambil dulu sikit pesan Haddad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya tiada seorang pun di antara kami yang akan terlewat dari sembahyang berjamaah, melainkan orang munafik yang telah terang kemunafikannya. Dalam zaman Rasulullah SAW sering kelihatan orang tua yang dipapah antara dua orang menuju ke saf untuk bersembahyang. Lantaran sudah terlalu tua, ia tidak berdaya. Sekali peristiwa Ibnu Maktum yang buta. Ini Ibnu Maktum satu sahabat Nabi yang buta. Bila Ibnu Maktum pindah jauh sedikit daripada Masjid Nabawi, jauh sikit tempatnya. Lepas tu tanya, ya Rasulullah, adakah aku wajib sembahyang berjamaah? Dia tanya waktu lain, dia dah ada di masjid, tapi waktu subuh dia tak ada siapa nak pergi mengantar dia kadang-kadang. Jadi ya Allah, ya Rasulullah, adakah aku wajib sembahyang waktu jamaah waktu subuh? Mana kata aku tak ada waktu, aku lain ada waktu lah boleh pergi, orang ada bawa, tapi subuh tak ada. Kata Rasulullah, ya ada uzur bagi kau maktum. Maksudnya Rasulullah mengasihkan pelepasan, ada uzur juga. Setelah itu Rasulullah tanya balik, ya Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ni salah satu orang yang pernah menjadi muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibnu Maktum, Nabi bilang, kau dengar tak bunyi azan? Dengar. Maka kalau dengar bunyi azan, wajib azanmu berjamaah, wajib atas muslim masjid. Jadi kalau kita maknanya dekat, masalah kita ke masjid. Kerana Nabi SAW mengingatkan la salatul masjid illa di masjid. Nanti tidak salat jiran masjid mengingatkan di masjid. Jadi itulah. Itu keadaannya tu kena jaga, tengok macam mana. Jadi kita perhatikan sedikit. Kemudian
dan mengadukan kepada Rasulullah SAW bahawa dia tidak punya seorang pemimpin ketika mengangkat ingatkan baginda lagi. Bahawa di kota Madinah ketika dia terdapat perigi dan binatang-binatang berayap. Di samping itu pula rumahnya terlalu jauh dari masjid, agar Rasulullah SAW dapat menguzurkan untuk datang berjamaah masjid. Mula-mula Rasulullah menerima keuzurannya serta mendengar semua alasan itu. Tapi bila Ibnu Maktum bangun nak pergi, ia lalu dipanggil oleh baginda. Sekali lagi, baginda bertanya kepada, dengarkah kau suara muazzin? Hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Jawab Ibnu Maktum, dengar. Ujur, ujur Nabi SAW. Maknanya ujur. Baginda pula, kalau begitu hendaklah kau datang sebelum untuk bersembahyang. Tidak ada uzur bagimu lagi. Allahu Akbar. Bersabda Nabi SAW, man sami'a nida'a qariran sahihan falam yujib fala salatalah. Ini barang siapa mendengar azan pada hari yang tiada halangan untuk dan sihat, tetapi ia tidak datang bersemayang, maka tiada semayang baginya. Jadi ini maknanya perlunya berjemaah. Jadi kalau suami tak pergi masjid sebab tak ada kena isteri tak dapat buat, boleh semayang di rumah dengan dia. Isteri asalkan dapat berjamaah. Jadi kalau isteri ada anak perempuan, tinggalkan dia di jemaah. Begitulah keadaannya. Jadi sebaiknya kalau tidak. Jadi rumah yang kalau tidak ada solat jemaah, rumah itu rasanya tak ada akan rasa tenang, tak ada akan rasa tenteram, dan keberkahannya jauh sekali. Jadi sebab tu diajar anak-anak kita solat berjamaah. Kalau rumah yang tak ada solat jamaah, kalau tidak kita dengan isteri, kalau tidak rumah itu tak akan ada keberkahan, tak ada akan sirnanya, tak akan ada cahayanya. Ini dia. Ini jemaah ini penting sekali. Kemudian pernah Rasulullah SAW hampir hendak membakar sebuah rumah orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah, sehingga sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis, itu merupakan suatu amaran yang keras dan ancaman yang berat terhadap orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa sebab yang betul. Sebab yang betul ialah masanya dia tidak dapat hadirkan kerana suatu halangan, ataupun jika hadir akan mendapat susah yang terang yang sukar dapat ditanggung oleh kebanyakan orang. Dalam tanda itu, jika ia cubakan juga dirinya untuk hadir, maka itulah yang sebenarnya, dan pahala yang diterima tentulah besar, kecuali di dalam beberapa hal yang di luar yang dari kesanggupan. Misalnya dia kena sakit buang air dan tidak berdiri. Jika dia datang untuk berjamaah juga, dikhawatiri akan menguzurkan masjid dan najis dan seumpamanya kawasan. Dan itu maksudnya ialah melepaskan uzur yang itu dia bertanggungjawab, tidak berdosa. Kerana ini dapat pahala juga. So sudah melepaskan tanggungjawab bagi orang yang benar-benar beruzur, yakni ia benar-benar ingin hadir jika boleh, sedangkan hatinya merasa sedih jika ada kesal kerana tidak dapat hadir, sehingga terluput daripada perkara taat kepada Allah Ta'ala dan tidak berpeluang membesarkan apa yang dianjurkan olehnya. Pernah Rasulullah SAW bersabda dalam suatu arwah baginya, setengah orang yang kami tinggalkan dan bina apabila kami menempuh suatu perjalanan dan melintasi sebuah lembah, melainkan mereka sekali itu ada bersama-sama kami. Mereka telah dilintangi oleh uzuran, maksud sebuah hadis. Di sini ada tadi kelebihan berjamaah banyak. Jadi untuk ini kita fikirkan sekarang keadaan kita. Ambil dari umur kita sekarang. Kita dah berapa umur? Ada 40, ada 50, ada 60, ada 70. Umur kita. Apa hasil amal ibadah kita? Balik semak kalau berjamaah ni, berapa lama kita ikut jamaah? Berapa lama kita solat berjamaah? Dan berapa lama kita tinggalkan jamaah? Tak tengok aku masjid, di rumah. Tak tengok. Tapi berapa lama kita solat yang tidak pernah berjamaah? Banyak kita tinggalkan. Banyak kita tinggalkan. Kita anggapkan jemaah ini satu perkara enteng, remeh, temeh. Jadi kita tak ambil berat. Tak ambil berat tentang jemaah. Itu pertama. Jadi daripada umur berapa tahun kita mula salat jemaah? Rasulullah SAW dari kecil diajak anak-anak kecil lagi dah dibawa ke masjid dan diajak supaya menyertai datang ke masjid, cinta ke masjid untuk berjamaah. Dianjurkan dia bawa anak-anak mereka kenal masjid dan kita
Umur berapa dah tahu orang tua kita tak pernah bawa ke apa itu langsung. Dan sekarang umur berapa kita masuk ke masjid dan solat berjamaah dan tidak pernah tinggalkan jamaah. Salah satu orang yang diberikan lindungan Allah, 7 orang yang diberikan lindungan Allah di yaumul kiamat adalah salah satu pemuda yang hatinya sangkut kepada masjid. Amal jamaah ni yang selalu nak datang ke masjid jamaah untuk salat, untuk amal ibadah. Al-Syabab yang diantar, yang dianjurkan oleh Rasulullah yang diberikan keutamaan pemuda. Jadi salat jamaah. Mana kita? Assalamualaikum. Jadi umur kita dah 40 tahun. Kita ambil 40 tahun. Kebetulan di jam musim durian. Musim durian. Paling harga durian Musang mungkin grade A, grade B, Blackton ke, Impong ke, maknanya musim durian. Buahnya mahal-mahal. Harga 40, 50, 60. Maknanya buah musang king itu tadi, pokok musang king daripada awal diberi baja dengan baik sampai pokoknya sampai 40 tahun masih berbuah yang banyak, menghasilkan mendatangkan hasil yang banyak dan memberi manfaat kepada tuan dia. Betul? Dan tuan dia makan hasil bersetiap tahun dan berhasil. Dan sampai boleh berhasil membeli. Macam kata begitulah kehasilan sebab musang king tadi tu pokoknya dijaga dengan baik. Dibaca, diteliti obat-obatnya, racun apa semua, maknanya dikawal dengan baik. Kita umur 40 tahun, apa amal kita? Apa amal kita? Umur dah 40 tahun, jamaah tinggal, wirid tinggal. Apa amalan kita? Zikir-zikir tinggal, majlis ilmu tinggal. Apa amalan kita? Umur 40 tahun. Musang king daripada awal ditanam 40 tahun dah banyak hasilnya. Kita 40 tahun apa hasilnya? Adakah 40 tahun umur kita hasil telah didirikan oleh Allah Ta'ala? Ini orang ahli syurga? Apa ini orang telah mendapat keridaan-Ku? Adakah? Jadi grade apa kita dengan musang king? Musang king grade-nya meningkat, tambah bagus baju, tambah meningkat, hasilnya lebih banyak, lebih lumayan. Grade-nya grade A, buahnya mahal, mungkin berhasil. Kita grade apa kita dapat umur 40 tahun? Apa grade yang kita masuk? Salat kurang, jamaah kurang, majlis ilmu kurang, berhubungan dengan silaturahmi kurang. Grade apa yang kita duduk? Kalau grade yang macam ni, yang musang king kita dibagi tadi dengan baik daripada awal kecil sampai besar, begitu keluarkan hasil yang baik, berjamaah solatnya, maka kita dapat grade yang baik. Mungkin dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan salihin, muhakikin, arifin, orang-orang yang amilin, dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak ada itu semua, golongan apa yang kita masuk? Dia takut di golongan katakan dia apa yang dimasukkan kita dalam golongan pertama, minta dijauhkan Allah. Kafirin. Kerana meninggalkan sampai itu, akhirnya jiwa kita keras dan akhirnya akan jadi ke situ. Kedua, fasiqin. Dari fasik menjadikan jadi umur 40 apa hasilnya? Durian umur 40 dah banyak hasilnya. Apa bahkan lebih baikkah musang king dari kita? Bila sekarang kita dengan kualiti siapa yang lebih baik? Kualiti siapa yang lebih baik? Ini. Padahal kita yang diberi Allah, yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Dan musang king itu di bawah pengawasan kita, penjagaan kita. Tetapi dia lebih baik dari kita. Bagaimana? Di awal umur 40 tahun sampai besar 40 tahun dah boleh. Tuan ni dah boleh beli rumah. Kalau yang ni boleh pergi haji. Tetapi kita 40 tahun apa yang lebih? Adakah kita dibangkitkan dengan Nabi yang soleh? Adakah kita telah mendapat kerajaan dari Allah, keridaan Allah, ataupun kita dah diberikan pandangan keridaan Allah?
Di mana kita? Kalau kita rasakan Musa mungkin lebih baik daripada kita, rendahlah kita. Maka perbaikilah diri kita supaya kita bermutu dari Musa itu. Musa itu bermutu. Sebab habis Musa itu bermutu, biji yang ditanam disemai, datang lagi baja, mengeluarkan hasil yang baik, tumbuh-tumbuhan. Kita, apa jadi pada waris kita? Anak-anak kita kalau kita tidak memberi pendidikan yang baik, mana pengeluarannya, hasilnya nanti? Musa itu hasilnya terus dibaju, diberikan tanaman. Oh, biji yang diambil ditanam balik, menghasilkan lagi buah yang baik. Terus dibaju balik, tidak berputusan. Kita, zuriat kita bagaimana? Bagaimana dengan zuriat kita? Keturunan kita. Adakah mewarisi seperti yang datuk nenek kita, datuk kita yang beramal dulu? Adakah kita sekarang mewarisi apa yang mereka tinggalkan? Adakah kita sebagai pewaris ni? Yang kita nak waris cuma harta ni. Harta amal ibadah, harta amalan, harta lain kita tak waris. Tapi harta rumah tangga, harta pokok, harta dusun, harta kedai, harta apa semua kita berebut, gaduh. Tapi yang datuk tinggalkan harta-harta, kitabnya, amalannya, wiridnya, harta itu kita tak pernah tukar, kita tak pernah ambil. Kalau nak ambil, ambillah, aku tak mustahak bagi itu. Bagaimana pernah terjadi dalam kisah dua beradik. Kita dah pernah ceritakan, dua beradik. Orang kaya dua beradik ni. Ayahnya orang kaya. Kemudian bila ayahnya orang kaya ayahnya meninggalkan dua anak laki-laki. Maknanya asabah. Hartanya dibagi dua. Maka senaraikan harta-harta orang tuanya, apa yang ada dah ditaruh di hadapannya semua sekali. Maka abang pun mula menetapkan, ini pembahagianmu, ini buat kamu, ini buat aku. Dibahagi-bahagikan. Selesai. Cuma ada dalam satu kotak pembahagian yang belum selesai. Pembahagian yang belum selesai. Dibuka dalam kotak itu ada 3 helai rambut Rasulullah SAW. Ada 3 helai rambut Rasulullah SAW. Maka kata abangnya, engkau ambil satu, aku ambil satu. Satu lagi ni untuk berlaku adil kita potong. Kita potong begitu. Apa kata si adik? Wahai abangku, janganlah dipotong rambut Rasulullah SAW, kerana kita kurang adab. Kita tidak menghormati akan rambut Rasulullah SAW. Maka berikanlah kepada aku. Maka abangnya tak boleh, kita bagi dulu. Kalau begitu, wahai abangku, kata adik ini. Kalau begitulah, wahai abangku, akhirnya kita tengok perkataan yang kita katakan baju dan hasil tadi. Wahai abangku, ini hartaku yang kau telah bagikan dua bersama aku tadi. Kau ambillah semuanya, tetapi berilah kepadaku 3 helai rambut Nabi SAW itu kepadaku. Jangan dipotong rambut itu. Dan bahkan 3 helai itu diberikan kepada aku. Abangnya memandang harta lebih besar dari rambut Nabi SAW. Kerana padanya apa nilainya rambut Nabi? Ini dia hidayah sendiri. Umur dah berapa lagi? Dah lebih daripada itu. Alah, rambut Nabi buat apa lah yang nilainya? Tak ada minat. Ini harta dibagi oleh dia, aku ambil. Kau ambil lah rambut ni. Tak ada selai rambut, tak jadi hal. Kemudian aku dia antara suruh gitu, aku tak bayar begitu, ambil lah. Ketiga-tiganya ambil bagi adik. Maka abangnya dapatkan harta semua daripada hati adik-adik tadi. Dan mulalah dia menjalankan perniagaannya. Dan si adik dah tak ada perniagaan. Cuma jalan meniaga kecil-kecilan sebagaimana dia dulu. Balik semua, bukan lagi dengan harta kekayaan. Maka si adik ini beradab. Rambut Nabi SAW itu dibungkus dengan kain yang molek, seterusnya ditaruhkan kapas dan ditaruhkan minyak wangi dan ditaruh di atas pintu rumahnya. Dan setiap keluar, sebelum keluar rumah, rambut tu diambil dan dikucuk dan ditaruh balik. Setiap begitu balik rumah, begitulah dilakukannya oleh si adik ini. Bahkan si abang ini tadi melabur, harta yang banyak tadi melabur dalam perniagaan. Akhirnya si abang ini
jatuh bankrupt. Sebab habis perniagaannya, hancur perniagaannya. Kerana harta dunia tak meninggalkan apa-apa. Dan dia tidak mendatangkan keberuntungan. Bagaimana kata Allah ada tadi tentang solat. Kamu tinggalkan solat jamaah, kamu tidak merasakan keuntungan apa-apa. Rugi. Tapi kamu rasakan seolah-olah kamu mencari hal dunia dan dapat. Tapi dapatmu sedikit kan, betul-betul akan habis atau akan kamu tinggalkan. Tapi pahala jamaah akan berkekal. Hancur. Habis perniagaannya untuk jadi bankruptcy. Si adik ini niaganya kecil tapi meletakkan kemuliaan Rasulullah SAW. Maka dimulai dengan Allah membuka hati manusia datang kepadanya. Datang dan begitu Allah memberikan dia ilmu, tambahan ilmu. Maka dinaikkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai manusia datang berduyun-duyun kepadanya. Dan hidupnya alhamdulillah diberkati Allah Taala dengan umur yang berkah dan sebagainya. Dan sampai waktunya beliau meninggal dunia. Apabila beliau meninggal dunia, maka ramai orang yang kenal dia, maka berbondong-bondong orang datang menziarahi dan mengiringi jenazahnya ke yang lahat untuk dikebumikan. Jadi umur 40 yang berkebut kat sini, ini 40 ambil yang di akhirat. Ini perjalanan kita ke mana. Maka sampai kuburan dah dikuburkan, manusia dah dikuburkan semua, selesai diterangkan apa? Manusia sudah mula berangkat untuk bertolak, nak keluar, berjalan balik, tiba-tiba dengan suatu suara, wahai kaum muslimin, jika di antara kamu yang punya hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah ke kuburan si fulan ini, bermohonlah dengan berkahnya, bertawassullah dengannya, kerana dia kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu suara itu. Jika kamu berhajat, datanglah kepada kuburannya ini. Bukan dia menyampaikan hajat, tidak, tetapi bertawassullah dengan keberkahannya, dengan keberkahannya, kerana amalnya yang saleh. Bukan dia boleh menyampaikan hajat. Jadi jangan salah faham. Maknanya pergi ke kubur itu bukan boleh menyampaikan hajat, tetapi bertawassul dengan keberkahan mereka itu. Dengan keberkahan mereka itu, maka Allah bukakan jalan. Maka itulah Allah berikan kemuliaannya di dunia, dan Allah berikan juga kemuliaan dia di akhirat. Jadi sekarang kita, apa yang kita lakukan dengan solat jamaah, bagaimana umur kita, bagaimana. Jadi timbanglah keadaan. Kalau umur kita tadi dah 40, masih di tahun lama, masih di perjalanan lama, masih di tempat yang lama, makna harga musangking lebih baik dan lebih tinggi dari harga diri. Betul? Boleh saya cakap gitu? Boleh. Asal semua hari ni begini. Mana musangking? Musangking. Cik musangking. Musangking aja. Dia tak tahu dia musang berjanggut. Itu yang bayar. Jadi, baik. Jadi jangan lupa. Bandingkan diri kita. Makan musangking sedap, nikmat. Tapi apa yang nikmat kita yang Allah berikan kita, nikmat umur 40 tahun? Apa amal kita yang kita dapat nikmat dari Allah? Allah berikan kita sihat, panjang umur, murah rezeki, anak, isteri. Tapi apa yang kita bersyukur dengan Allah Ta'ala, nikmat apa yang kita buat? Amal salihnya mana? Salatnya mana? Ngaji Qurannya mana? Zikirnya mana? Jadi dia salat masuklah salat berjamaah. Berapa hari yang kita terlibat dalam salat jemaah? Adakah setiap waktu? Adakah sehari sekali? Kami sibuk dengan tugas. Tak boleh, saya sibuk dengan tugas. Sibuk dengan tugas, ada urusan. Panggil isteri, jamaah di rumah. Ada kedai, duduk di kedai, panggil sahabat, fulan, sekejap kita salat jamaah. Boleh tutup kedai. Kenapa dia negeri Arab? Boleh berlarut lintang sekejap kain, kami tutup sebentar saja salat jamaah. Itu tak lakukan.
Oh, sibuk, pelanggan datang banyak, susah nak layan. Itu pelanggan dunia. Tapi pelanggan akhirat bagaimana? Malaikat tak masuk tempatmu. Kamu tinggalkan je. Kemudian kata orang mengarang lagi, mereka itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala firman-Nya, wala. Mereka itu dalam adalah tepat bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Dan tidak pula terhadap orang-orang yang mendatangimu, yang Muhammad meminta engkau mengadakan kenderaan bagi mereka, lalu engkau berkata kepada mereka, aku tidak punya kenderaan bagimu, maka lalu membelakangkan sedang air mata mereka bercucuran kerana kecil sedih. Ada yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tak dapat pergi ke masjid, aku tak mampu, adakah bolehkah maknanya berikan kami kenderaan? Rasulullah sendiri tak punya kenderaan. Kita hari ini berjalan pergi masjid, lalu orang tu bawa anak seorang nak pergi masjid, tengok enggot berjalan. Apa salahnya kita berhenti tuan? Keadaan tak berdaya, mari naik kereta tumpang tak ada. Zoom, tahu Tuhan. Berbeza kita dengan dahulu. Orang tua kita dahulu nak pergi solat jamaah, pergi masjid, tanya anak jiran, ada siapa nak pergi masjid yang tak ada kereta, mai tumpang saya. Kita dulu begitu. Sekarang kita dah lambat pergi masjid. Selesai hari Jumaat, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa kita masuk masjid, imam dah naik khutbah. Malaikat dah tutup buku apa yang ada yang kita dapat dari pahala jamaah. Apa yang kita dapat dari pahala jamaah? Apabila telah naik imam di atas mimbar, kata Nabi SAW, maka malaikat menutup buku dan haram ketika itu kamu salat. Ada setengah pahaman boleh salat ringkas, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam kitab Imam Nawawi tidak boleh langsung, dia tegah sama sekali salat walaupun dengan cepat 2 rakaat apabila imam telah naik. Kerana bukan perbuatanmu lagi, tapi perbuatanmu sekarang adalah mendengarkan apa yang dibaca dalam khutbah imam, dan bukan lagi kamu mendirikan salat. Hari Jumaat, kita pergi Jumaat pukul apa? Belum lagi, imam belum naik khutbah lagi, masih awal lah beliau tu. Kalau di masjid itu siapa datang awal, sejongkong emas, agak satu pergi dulu. Semua nak rebut awal, sebab imam bagi sejongkong emas awal. Tapi hadiah Allah Ta'ala dah mengatakan, barang siapa pergi awal dia Jumaat dapat seekor unta. Lebih maknanya sama lah nilainya dengan sejongkong emas dengan harta tadi. Maknanya di mana kita merebutnya? Yang akan kita bawa dalam tonggangan di yaumul kiamah nanti. Kita tak ambil. Kita tak menghargai. Lepas tu dah masuk masjid, ada kelaziman, minta maaf cakap, dah masuk masjid, bukan duduk dalam masjid, duduk kat luar, tepi beranda salat. Nawan itu i'tikaf tak dapat. Nawan itu i'tikaf bihadzal min magadan tupihi, kata ulama. Saja aku niat i'tikaf dalam masjid yang mana aku berada di dalamnya. Mata atau aku berhenti di dalam magadan tupihi. Tapi kita duduk kat beranda. Mana dapat i'tikaf? Itu beranda. Dia maknanya yang dimasukkan dalam tempat salat, ruang yang dikatakan untuk berjamaah. Tapi kita duduk kat luar, duduk kat beranda. Mana dapat i'tikaf? Oh, ini i'tikaf beranda. Luar mana ada i'tikaf? Itu ruang luar yang dikatakan ruang beranda. Itulah kegemaran kita. Duduk sana kat luar. Rugi.
masuk ke dalam. Kerana itu beranda luar, bukan ruang masjid, bukan salat. Ruang salat di dalam. Kan kalau dah salat dalam, kamu datang ke jamaah dah lambat sebab kamu datang lambat, maka kamu dapat di luar, tak dapat etikaf pula. Kerana kamu yang silap datang lambat. Jadi datang awal dapat masuk ke dalam, datang di dalam. Beretikaf di masjid di dalam. Bagaimana kita? Salat kita. Kita pandang semua ini remeh. Kita tinggalkan jamaah. Sebab khususnya pada Jumaat kita ambil berat. Dah mayang datang duduk di luar, tak mau lagi sembang-sembang di luar lagi. Sebelum salat sempat lagi. Bagaimana kita? Yang Allah berikan ni khazanah untuk kita bawa tunggangan di yaumul kiamat. Tak nampak tunggangannya, pahalanya tak nampak. Tapi kalau pahala dunia berebut, aku dulu. Cukuplah imam kata hari ini siapa datang masjid awal, satu beras, satu kotak beras basmati, bergebuk yang datang. Tarik pula dulu untuk beratur. Satu kotak basmati, beratur tarik. Ini Allah berikan ganjaran yang lain. Yang Allah berikan dengan ini dan mendapatkan keredaannya insya-Allah. Kerana yaumul kiamat besok kamu nak lihat Allah yang dekat. Kalau kamu datang lambat dan duduk di luar, kamu di luar. Masuk masjid, tak masuk masjid, duduk di luar, kamu di luar. Tak sambung dalam kumpulan, maka jauh kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana hari Jumaat Allah memperlihatkan dirinya di yaumul kiamat, kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat, apa yang kita buat? Kita tinggalkan, kita lawan. Tak pernah mana berat. Apa juga urusan sebelum. Begitu juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, barang siapa yang musafir pada hari Jumaat, maka kalau sebelum subuh dia keluar musafir, aman. Tetapi kalau selepas subuh dia keluar dan masuk subuh Jumaat, dia keluar bermusafir, maka jika berlaku halangan atau apa sebab-sebab yang menimpa dirinya, maka malaikat tidak memberi pertolongan membantunya kepada Nabi SAW. Maksudnya dia tak nak ambil peluang dapatkan salat dia. Kalau nak keluar berpagi-pagi sebelum subuh Jumaat. Kalau tidak, lepas subuh, bermakna kalau nak keluar juga, pastikan ada tempat yang kamu mesti dapat solat Jumaat. Kita keluar ada musafir, tak lagi Jumaat. Tidak. Jangan pandang remeh. Kita pandang keluar Jumaat, tak keluar. Padahal itu dah masuk hari Jumaat, kamu keluar. Kamu tidak akan dapat perlindungan dari mereka. Apa yang berlaku pada diri mereka lepas tangan, tidak akan memberikan bantuan. Ini dalam hadis Nabi SAW. Kita pandang remeh. Jangan kita pandang remeh. Ini sebab itu ulama menguatkan kita tentang jamaah kesatuan. Mewujudkan rasa kasih sayang, kesatuan dan kebaikan. Maka kata tuan pengarang lagi, mereka inilah golongan yang benar dan ikhlas, kuat kemahuan untuk memperolehi yang dijanjikan Allah. Saya bersedia untuk mengorbankan jiwa dan apa yang saya selain jiwa semata-mata untuk menimpa keadaan Allah.
Oleh itu berhati-hatilah anda agar tidak terundur dari sembahyang berjamaah tanpa suatu uzur yang sahih, yang sah, yang boleh anda kemukakan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala perkara yang baik. Tidak mengapalah kiranya ada suatu uzur yang memaksa anda supaya tinggal di rumah kerana anda rasakan pernah perkara itu ada baiknya, ataupun ada muslihat bagi urusan agama dan dunia. Kalau tidak, maka janganlah sampai anda mengundurkan diri daripada pergi berjamaah di masjid pada waktu sembahyang yang ditentukan itu. Jika perlu, ajak orang di rumah. Jadi, kalau tak pergi masjid, ada anak, ada isteri panggil jamaah. Kerana jamaah ini perlu dia. Seorang makmum dan seorang imam saja. Panggil jamaah. Ajak mereka berjamaah. Ajak mereka berjamaah. Dan di rumah memang kelebihan pahala berjamaah itu akan diperoleh dengan sembahyang seorang imam dan seorang makmum. Malah setiap ramai orang yang bermakmum, semakin bertambahlah ganjaran yang disebabkan keutamaan sembahyang berjamaah itu. Jadi kalau rumah ramai orang yang datang untuk berjamaah dengan kita, rumah alhamdulillah tambahlah ganjaran Allah Taala berikan kepada kita. Jadi itu dia. Bermakna tak ke masjid, tak boleh. Kalau tidak, ada sebab-sebab lain yang tertentu, maka boleh sembahyang di rumah, tapi lakukanlah dengan cara berjamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Ya, sampai isteri. Sebenarnya sembahyang di belakang imam yang terkenal baik dulu dan perjalanannya itu menambah kemeriaan sembahyang, kemurnian sembahyang dan menggandakan pahala. Sebaliknya bersembahyang di belakang imam yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut mengurangi darjat sembahyang itu. Dan antara itu hendaklah anda berusaha dan memilih untuk sembahyang di belakang imam yang sudah terkenal dengan sifat takwa. Ada imam yang lebih baik, walaupun kita jauh sikit, ada imam yang kita kenal dengan sifat baik, dengan sifat takwa. Lanjutkan kita ke sana. Kalau tak ada juga, tempat kita je, ini imam, tapi dengan sifat dia Quran, sifat fasik dia atau sebagainya, jangan diungkitkan lagi. Pergi je salat dah. Jangan kita pertikaikan apa-apa. Asal terkenal dengan sifat takwa dari segi keutamaan sahaja. Kerana Nabi SAW bersabda, "Sallu khalfa kulli barrin wa fajr." Artinya tidak mengapa bersemayang atau bermakmum di belakang imam yang salih ataupun yang fasik. Jadi kalau imam salih atau imam fasik itu perbuatan itu sah. Tapi kita boleh bersemayang atas belakang mereka sebagai makmum. Kalau ada tempat yang kita kenal imam salih, ada dua tempat di tempat kita, di sana belah kanan, belah sini. Ini pergi yang kanan lebih baik. Kalau tidak, tak ada, sana dah selesai, pergi yang kiri. Walaupun dia fasik, tapi yang kita nak, yang penting salatnya sangat berjamaah. Itu perbuatan dia itu hak Allah. Bukan kita boleh bukan tugas kita untuk kita tak boleh menghukum. Menunggu satu sembahyang sesudah sembahyang yang lain juga dihitung dari kebajikan. Umpamanya anda baru saja selesai sembahyang maghrib, lalu anda duduk di atas menunggu sembahyang isyak di masjid dan hingga anda dapat berjamaah pula bersama imam. Sebab orang yang menunggu waktu sembahyang dikira sisi Allah SWT seperti orang yang mendirikan sembahyang. Seperti diberikan pahala pula orang yang bersembahyang. Orang yang jadi ada sembahyang lain belum ayang lagi belum masih menunggu. Betul tak? Seperti kita dapat pahala orang yang salat juga sembahyang. Menunggu waktu sembahyang itu sama ada sesudah mendirikan sembahyang maupun datang awal-awal ke masjid sebelum waktu sembahyang lalu duduk menunggu. Orang yang tetap tempat sembahyangnya sesudah habis sembahyang akan dipohon keampunan dan didoakan oleh para malaikat sehingga ia batal wudunya ataupun dia bercakap sebagai petunjuk. Ini telah disuntik oleh berbagai hadis Nabi Rasulullah pernah bersabda, "Ala dullukum ala ma yamhu Allahi bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat isbaghul wudu'i ala makarihi wa kathratul khuta ila al-masajid wa antaziru salati ba'da salat fadzalikumul ribat." Maukah
kamu, aku tunjukkan perbuatan yang jika kamu lakukan, nescaya Allah akan mengampunkan segala kesalahan dan mengangkat kamu ke darjat yang tinggi, iaitu melengkapkan wudu meskipun secara terpaksa kerana sejuk atau panas, memperbanyakkan langkah ke masjid menuju satu sembahyang sedang sesudah satu sembahyang yang lain. Itulah pendinding kamu. Jadi itulah pendinding kamu, maknanya seolah-olah nak memberikan jaminan itulah akan menyelamatkan kamu di dunia baik, di akhirat baik. Kerana maknanya tadi melengkapkan. Kerana wudu itu adalah silah al-mu'min. Al-wudu silatul mu'min. Jadi wudu itu adalah senjata orang Islam. Bila senjata orang Islam maknanya hizb ataupun pelindung ataupun parti kata orang, menjaga kita. Jadi kalau kita jaga, kenapa parti dunia kita boleh jaga? Kenapa parti akhirat kita tak jaga? Parti Allah. Parti dunia berbantah-bantah, benda tak betul, kita sama-sama berjuang. Wah, sampai tak bertegur, tak bersapa. Oh, lain pahaman, lain ini. Tapi parti akhirat, parti Allah, Allah suruh berpersiapanlah. Allah Ta'ala, kamu dengan pahala kamu dengan pahala. Wa'tasimu bihablillah. Jangan berpecahkan. Allah suruh tangguh. Wa'tasimu, berpeganglah kepada tali Allah. Tak berpecah belah. Itu pahamanmu, pahamanmu. Tapi jangan kena pahaman. Wah, tak boleh duduk semayang belakang dia. Siapa kamu yang buat hukuman begini? Ulama mana kamu? Pahamanmu. Tapi ke masjid tetap salat dengan satu imam, bukan dua imam. Siapa yang mengajar kamu begitu? Di mana menghukum manusia begitu? Ini. Jadi tak, kalau berbuat begitu, perpecahan namanya. Kamu cari perpecahan. Bukanlah kamu cari persatuan. Bila kamu masjid, lupakan soal dunia. Kerana itu adalah hak Allah, parti Allah. Yang sekarang kamu nak masuk ke masjid itu adalah parti Allah, rumah Allah. Bukan lagi berkaitan hal parti dunia. Ini masuk masjid, tak nak sayang sebelah orang ni sebab dia parti lain, aku parti lain. Apa begitu? Siapa yang mengajar? Siapa yang mengajar? Tak boleh. Tak boleh. Makan orang ni tak boleh kita makan sebab bukan Islam. Siapa yang menghukumkan dia bukan Islam? Selagi dia mengucap dua kalimah syahadat, dia adalah Muslim. Siapa boleh menghukumkan dia kafir? Melainkan dia membantah hukum-hukum Allah, baru boleh hukumkan kafir. Membantah bagaimana? Membantah, tak ada salat, mana tak perlu, tak wajib. Kan? Memberikan peringatan pada Yesus bertobat, tak bertobat boleh bunuh dia. Itu yang dia ada yang dalam Islam, bukan yang dia ada-adakan oleh pahaman yang bukan-bukan, tak menyokong dan sebagainya. Dari mana ajaranmu? Ambil dari mana? Ini yang merosakkan jamaah, ini yang merosakkan pecah jamaah, hancur. Nabi betulkan. Sabdanya lagi, innakum lan tazalu fi salatin mantazar tumus salat. Artinya kamu masih tetap dalam sembahyang selagi kamu menunggu sembahyang. Itu dia. Ada wudu. Dan kalau bagus, tajdidil wudu, maknanya memperbarui wudu. Memperbarui wudu. Kemudian katanya lagi, Basiril masyaina ilal masajid fil zulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Artinya gembiralah akan orang yang selalu berjalan menuju masjid untuk bersemayam di dalam gelap gelita dengan memperolehi cahaya-cahaya yang terang benderang di yaumul qiyamah. Ini kita bahasakan sikit. Orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap gelita, kalau ada kenderaan, berjalan kenderaan lah. Maksudnya ini yang khusus bagi mereka yang berjalan kaki dalam gelap gelita. Orang nak pergi masjid gelap gelita, tapi telah mengambil wudu, untuk pergi salat, untuk mendapatkan pahala jemaah, Jadi memang iblis tak senang dengan orang yang keluar ambil dengan azan pergi masjid ambil wudu dalam keadaan gelap, kerana
yang mengambil wuduk dan pergi ke masjid untuk mengejar jemaah, Allah berikan wajah-wajah mereka cahaya di yaumul kiamat nanti. Allah berikan cahaya di yaumul kiamat nanti. Bagaimana pernah berlaku di zaman tabi'in, kalau tak silap saya, seorang yang dengar suara azan dari rumahnya, bersiap sedia untuk berangkat ke masjid. Sampai di pertengahan jalan ditahan oleh seorang, jangan pergi ke masjid, jangan ke masjid. Maka dihalang orang ini ke masjid. Ini dah azan, dia dah keluar. Kalau lambat nanti kamat tak berdapat bersama dengan imam dalam takbiratul ihram. Maka dia bergerak pergi. Dia tahan oleh satu orang, jangan pergi, jangan pergi ke masjid. Tak, aku mau pergi. Maka orang ini tengok orang ini degil, dia pun tolak dalam lopak. Jangan lopak, ditolak dalam lopak, kotor orang ini. Sedih orang, tapi tak lepas lagi untuk mengegarkan dirinya, mengejar jamaah, patah balik ke rumahnya dan tukar pakaiannya, pergi lagi di pertengahan jalan, jumpa lagi orang ini. Jangan ini. Maka dia ambil kotoran lagi, disimbah kepada orang ini. Orang ini marah lagi, tapi terpaksa kena, tak boleh jamaah juga, balik lagi. Dan kali ketiga dia datang lagi untuk, maka orang ini telah diberikan iman yang dapat menolak orang ini yang menghalang-halangnya. Maka dia bertanya kepada, siapakah engkau yang menghalang aku untuk pergi mengejarkan apa? Azan, kamat bersama untuk aku dapat saf yang depan bersama imam. Akulah iblis. Akulah iblis. Iblis tak senang dengan orang yang berpagi-pagi salat, pergi salat berjemaah di baca yang telah. Tak. Ada kebetulan, buat salat di rumah, jamaah. Jangan tinggal jamaah. Itu yang pentingnya. Jangan tinggal jamaah. Kenapa kita benda lain kita boleh bersama isteri, ini nak makan sama, itu nak ini, berjalan nak bersama. Tapi kenapa salat tak boleh bersama? Logik tak kita ni? Makan bersama, tidur bersama, berjalan bersama. Tapi bila salat tak pernah bersama. Di mana kita? Otak mereng ke? Di mana kita? Kerana kita memperlekehkan. Bila kita memperlekehkan, itulah sifat munafik yang ada pada diri kita. Ini tak benar. Tak benar kan makan, mau ditunggu isteri lagi. Lambat balik kerja pun suruh tunggu makan sama-sama. Nak pergi jalan, boleh jalan sama-sama. Tapi salat tak boleh sama-sama. Ini mana akal kita? Logik tak kita buat? Fikir. Jadi ini yang Abdul Haddad mengatakan, kalau itu yang tunjuk pada kita, dah ada tanda-tanda orang fasik. Semua kita boleh berjalan dengan isteri, makan bersama, pergi bersama, ini bersama, mandi pun nak bersama. Tapi salat tak boleh bersama. Di mana? Di mana kita? Di mana pertimbangan kita? Sebab salat ini nampak remeh, kecil je. Tapi kerana syaitan tak senang dengan perkara berjamaah, maka syaitan pecahkan kita, larikan hati kita. Jadi hanya untuk dunia kita hidup dengan isteri kita, bukan untuk akhirat. Kemudian kata tuan pengarang lagi, dalam gerak berita Allah akan berjaya. Kerana wajah-wajah orang mukmin, khususan umat Muhammad, akan dibezakan di hari kiamat. Kerana hari kiamat itu hari kegelapan. Jadi berjalan di padang mahsyar itu banyak duri, lambaknya dan sebagainya, lubang-lubang dan sebagainya. Jadi kalau orang yang tidak mengambil wudu, kalau wudu itu tadi adalah cahaya bagi umat Muhammad, maka kalau tidak pernah mengambil wudu, wajahnya gelap. Jadi bila mengambil wudu, wudu itulah yang menjadikan cahaya
untuk dia berjalan di mereka, mengelakkan termasuk terperuk dalam lubang-lubang jengking dan sebagainya. Sebab tak ada maksud selama di padang mahsyar. Jadi dengan wuduk itulah cahaya. Dan untuk mengenal umat aku kata adalah wajah-wajah itu, mereka itu bercahaya dengan wuduknya. Apa lagi ni habis semua lagi. Kalau pergi Jumaat, hari Jumaat, ambil mandi sunat Jumaat. Kalau hari raya mandi sunat Adil Fitri hari raya. Lalu biar badan ini dengan disimbahi dengan air-air yang merupakan cahaya yaumil kiamat nanti. Ini yang digalakkan. Ini yang disuruh. Nabi sayang pada umatnya untuk kita hari ni turun tangga dalam gelap pun tak nampak, berdebu je tu. Sepak satu, mata tangga je tak nampak. Belum di padang mahsyar yang gelap gelita je. Cukup jadi contoh, kalau matahari tak ada, hari gelap yang luar biasa, hujan ribut yang akan turun yang amat sangat, mana hujan yang turun dengan lebatnya, dan cuaca gelap, walau kamu punya kenderaan ada lampu pun, kalau dah hujan gelap, dah habis dengan langit, tak ke mana lampu kamu, tak ke mana cahayamu, cahaya lampu kamu tak ke mana, kekuatannya tak dapat melintasi itu. Jadi itulah dia, tambahkan kekuatan, tambahkan apa, solarnya, powernya, yang cahaya itu terus memancar dengan bersungguh-sungguh dan terang benderang, cahaya yang bagus. Lihat, pakai Alza, bateri kecil, cahaya lampu tak terang, tapi pakai sendiri biar wah, cahaya lampu terang. Ini kerana mahal, ada nilai. Jadi kalau kamu ada mahal, ada nilai di sisi Allah, maka kamu dapat cahaya yang terang. Tapi kalau kamu dirimu tak ada nilai, tak ada harga di Allah Ta'ala, maka kamu dalam kegelapan. Jelas perbandingan di dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Sebagai mutu diri kita. Kalau tak dapat pakai BMW di dunia, di akhirat cahaya yang lebih bersinar, terang benderang lagi, walaupun dalam kegelapan dia. Jadi nampak cahaya tu. Pakai yang murah hari ini. Jadi yang kita kata, itulah amal kamu ni 40 tahun masih murah, masih seperti tangkuk yang lama, kamu cahayanya malam. Tapi yang kamu minta, Jaunatul Firdaus, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa. Murahkah benda-benda itu? Tidak murah. Maka Allah menjanjikan, memberikan kamu dengan itu, dengan amal saya, dengan Allah mengatakan, aku membeli hamba-Ku yang saya dengan syurga. Itu perjanjian Allah. Membeli hamba-hamba yang saya dengan syurga. Bagaimana kita? Dan sebuah hadis yang lain, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majalisi alladhi yusalli fi lam yuhdis aw yatakallam faqulu Allahumma fillahu Allahumma arhamhu. Artinya, para malaikat sentiasa mendoakan seseorang kamu selagi ia tetap di tempat sembahyangnya, sehingga wuduknya batal ataupun dia bercakap-cakap. Para malaikat memohon, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dia dan rahmatilah dia. Maknanya sesungguhnya wuduk batal ataupun bercakap-cakap. Jadi maknanya sini, kalau bercakap-cakap hal dunia dalam masjid juga membatalkan amal ibadah. Nak cakap hal dunia, keluar dari masjid. Dia tak dapatlah etikaf, tak dapatlah menunggu minyak, kerana kamu berbuat tentang dunia. Kalau kamu dalam masjid, tentu berbuat tentang agama. Yang dulu salah, yang lain mahu kamu dapat ganjarannya. Ini diberikan pahala oleh para malaikat. Dan tidak malaikat mendoakan kamu jika kamu bercakap-cakap hal dunia, maka keluar. Duduk kamu pun diharamkan duduk dalam masjid. Para malaikat memohon. Kemudian keutamaan saf awal. Di antara perkara-perkara yang amat dituntut dalam hari dan harus diambil berat ialah melazimkan duduk
Jadi dia awal kami Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala sufufil muqaddam. Artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya merahmati orang yang bersalat di saf yang terdepan. Ini bagus saf yang terdepan afdal. Jadi ada para salihin, ini kita maknanya cara-cara mereka itu dengan sifat-sifat mereka. Jadi Al-Habib Umar Abdul Rahman Al-Atas kata gurunya Haji Hussein Syekh Abdul Salim, orang berebut duduk belajar dan duduk di hadapan, tetapi Habib Umar duduknya di belakang sekali. Maka kata Haji Hussein, yang di belakang itu lebih baik dari kamu yang di hadapan, kerana Habib Umar tak mahu dirinya itu kerana sifat tawaduknya. Cukuplah dengan guru kami yang Habib Ali bin Ja'far itu. Dia kata nak berilmu, kata kita tak mengajar, tak mengajar. Tapi beliau yang sifat tawaduknya, maka beliau merendahkan diri dia. Merendahkan diri dalam keadaan tidak mahu makna berbangga-banggakan diri. Dengan keadaan pakaiannya, hanya dua helai kain, dua helai baju, dengan keadaan makanannya, dan dengan keadaan rumahnya, tempat tinggalnya. Ini beliau. Dengan tawaduk yang luar biasa. Kadang-kadang beliau duduknya di makam kutubiyah. Bila dikatakan oleh para ulama, seorang yang duduk di makam kutubiyah itu, maka bagi mereka itu adalah 16 alam. Dibukakan Allah Ta'ala 16 alam. Berarti mereka itu punya ilmu yang tetapi kerana mempunyai jaga sifat tawaduknya, maka beliau merendahkan diri dan tawaduk. Cukuplah beliau itu memberikan tarbiyah sedikit-sedikit yang kita dapat dengan kebaikan untuk kita dari tarbiyah beliau. Ini mereka itu. Jadi begitulah keadaan mereka tadi. Mana tadi di seawal. Bagaimana seorang datang kepada orang alim, Tuan Guru, ajarkan saya Ismullah Al-Azam. Ajarkan saya Ismullah Al-Azam. Ismullah Al-Azam ni maknanya adalah salah satu nama-nama Allah yang besar. Dan ini apabila orang telah mendapat Ismullah Al-Azam, maknanya salah satu daripada keramah yang Allah berikan kemuliaan kepadanya. Jadi murid ini mengatakan kepada gurunya, ajarkan saya Ismullah Al-Azam. Kerana guru ini murabbi dan wajib tahu. Kata guru ini, aku beritahu boleh kau dapat Ismullah Al-Azam tu dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Hendaklah kamu bersemayam berjamaah, khususnya di waktu subuh. Khususnya hendaklah kamu bersemayam berjamaah dan khususnya di waktu subuh. Selama 40 hari berturut-turut. Jangan lepaskan jamaah. Selama 40 hari berturut-turut kamu berjamaah, dan hendaklah kamu duduk di saf yang kalau dapat di hadapan, yang mana kamu duduk di situ, kamu tidak terlepas dari bersama-sama imam mengangkat takbiratul ihram. Kamu mesti dapat syaratnya, kamu mesti bersama-sama imam dalam takbiratul ihram. Mana imam nak angkat takbiratul ihram, kamu dah ada di belakang imam. Itu syaratnya. Kalau kamu mau Ismullah Al-Azam yang aku beri ini, maka syaratnya kamu mesti salat subuh selama 40 hari berjamaah dengan dia, dan kamu mesti duduk di belakangnya, maknanya bersama belakangnya, syarat yang di hadapan sekali. Hadapan sekali, dan kamu mesti bersamanya setelah beliau mengangkat takbiratul ihram. Untuk orang ni subuh. Jadi setiap hari salat zuhur, asar seperti biasa jamaah. Alhamdulillah. Masuk ke subuh yang ke-40 hari pada hari itu. Pada hari itu masuk subuh 40 hari, dia terlewat sedikit bangun. Saya sedikit bangun. Muazzin dah berbunyi, beliau tergesa-gesa untuk ke masjid, untuk ambil wudu. Dia keluar pada masjid untuk masjid untuk ambil wudu. Dia sampai di masjid subuh hari itu, timba dia air dipergi untuk ambil wudu. Nak salat jamaah bersama imam sebelum imam angkat takbiratul ihram, bagaimana dipesan oleh Nabi. Pasal hendakkan Ismullah. Timbul. Waktu timbul air yang pertama, diangkat batu-batu permata. Batu-batu pun
buang dia. Tak mau. Kerana aku takkan air. Sebab nak sangat jemaat dengan minum. Ditimba kali kedua, datang Perak dan sebagainya. Tak mau. Aku nakkan air. Nak sebagainya. Kalau sudah aku tak air, aku nakkan 40 hari cukup kami ambil. Ditimba kali kedua, mos. Tak mau dia. Dilontarkan. Saya lompat angkat air yang masuk. Cepat dia duduk kan. Angkat bersama imam. Kan duduklah dia berjamaah dengan imam di saf yang hadapan. Sebelum imam mengangkat takbiratul ihram. Dia dapat tak Bismillah al-Azam? Dapat tak ada Bismillah al-Azam? Dapat. Tapi apa padanya? Lebih berharga solat dari apa yang dia dapat tadi, emas ke apa? Tak ada guna. Yang lebih dihendakkan adalah untuk pekerjaan solat bersama imam. Inilah mereka. Inilah berjamaah. Itulah kata Allah. Kamu dapat harta bagaimana banyak pun tak berguna kalau kamu tinggal berjamaah. Jadi ini buang. Tak mau. Allah dah berikan ganjaran tadi. Ismullah al-Azam dah ada. Maju dia dah tak terasa. Begitulah. Kalau nilai emas dan bintang berlian tadi berharga, cuba kamu musafir di padang pasir. Musafir di padang pasir, bawa bekalan unta dan sebagainya, duduk dalam kemah. Sekejap, berlindung dalam kemah. Tiba-tiba waktu tengah pagi, kuda unta ini telah kabur lari. Dan sekali itu kamu duduk di dalam pasir seorang diri dengan panas terik. Tak ada bekalan, tak ada makanan, kerana unta telah pergi. Unta telah pergi kabur. Datang satu orang pengembala yang lain datang bertemu kamu. Fulan, kamu dah makan? Belum makan. Oh, belum makan, belum. Dah minum? Belum ada air. Tak minum, tak ada air. Ini, ambil ini. Satu jongkong emas. Kamu terima atau tak? Dan kamu nampak dalam kantongnya ada sebotol air. Kamu berikan saya air. Mana yang kamu minta? Kamu minta emas atau minta air? Air. Jadi berharga? Air. Air dari sejongkong emas tadi. Itulah nikmat Allah. Waktu itu kamu dah tak pandang apa-apa lagi. Bagaimanalah dalam kamu dalam sakaratul maut yang akan mengisikan diri kamu dengan mendapat air dari keridhaan Allah SWT. Bagaimana kamu akan melepas telaga nasihatul sakit dengan mendapat air dari telaga Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan rasakan kalau kita pandang remeh tentang jamaah? Jadi sedikit pada malam ni, insya-Allah mudah-mudahan kita sambung di hadapan. InsyaAllah memberikan keberkahan kepada kita, panjang umur kita dalam juga, dan juga memperbaiki diri kita dengan azam-azam yang baru. Mudah-mudahan kita dapat melakukan sesuatu dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، أنثى وذكر، رب وفقنا 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 كرمه وارزقي كل حلالا دائما وأصلك يا علماء. آمين. نحظى بخير ونوفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيء وأجر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واكبت أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوباء بكتاب للناس شبا وعلى الآل كرام شربا وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد بالامي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا تركنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سهولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيادة الجسوب والحمد للإله في البدء والتناهي أفضل ما قلت ولا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتها عليها نحيا وعليها نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى ألا ننظر منك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت بها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا بها يوم نفعمان ولا بد إلى من أتى الله بقلب سليم بسير الفاتحة إياك يا عليكم ورحمة آمين يا ربنا تقبلنا دعاءنا وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ويا سبحانك اللهم السلام الحمد لله بأن تقبل الله ومنكم السلام عليكم